lagi dalam channel Cek Yusef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan bagaimana kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah melalui perundingan kolektif. Perundingan kolektif ialah satu proses tawar-menawar antara kesatuan sekerja dengan organisasi majikan untuk mencapai persetujuan tingkat kadar upah dan syarat-syarat pekerjaan bagi pekerja-pekerja. Keputusan akhir dalam perundingan kolektif sangat bergantung kepada saiz dan kekuatan relatif kedua-dua pihak yang berkenaan. Namun, sekiranya proses tawar-menawar gagal mencapai persetujuan atau kata sepakat, maka kesatuan sekerja akan melancarkan beberapa langkah atau kaedah untuk mendesak majikan bagi menaikkan kadar upah. Antara langkah-langkahnya adalah mogok, piket atau berpiket, pemulauan, melambat-lambatkan kerja, dan seterusnya perdamaian, timbang tara, dan mahkamah perindustrian. Yang pertama adalah mogok. Mogok dilakukan apabila rundingan kolektif antara majikan dengan kesatuan sekerja untuk menaikkan kadar upah gagal mencapai kata sepakat. Apabila mogok dijalankan, semua ahli-ahli kesatuan sekerja tidak dibenarkan untuk terus bekerja. Dalam masa mogok itu, pekerja-pekerja tidak akan dibayar upah oleh majikan. Oleh itu, pihak kesatuan perlu membiayai semua perbelanjaan ahli-ahli melalui wang tabungan kesatuan. Ini menunjukkan semakin banyak wang tabungan yang dimiliki kesatuan, maka semakin lamalah tindakan mogok boleh dilakukan, dan dengan itu tuntutan kesatuan sekerja akan menjadi lebih berkesan. Tindakan seterusnya adalah piket atau berpiket. Piket terjadi apabila para pekerja berkumpul atau berbaris di hadapan premis pekerjaan dengan membawa spanduk dan tertulis tuntutan mereka terhadap pihak majikan. Selain itu, pekerja akan mengadakan piket di luar premis juga, akan coba menghalang pekerja-pekerja lain daripada masuk ke dalam premis dengan tujuan untuk melumpuhkan operasi firma. Jika langkah tersebut masih gagal untuk memenuhi tuntutan kesatuan sekerja, maka proses atau kaedah seterusnya adalah pemulauan. Dalam kaedah ini, pekerja-pekerja akan melancarkan pemulauan dan akan coba untuk memujuk orang ramai supaya tidak membeli barangan keluaran firma tersebut, dan seterusnya membeli barang atau keluaran pengganti. Mereka memujuk dengan memburuk-burukkan keluaran firma berkenaan. Seterusnya adalah melambat-lambatkan kerja dan memendekkan masa kerja. Pekerja-pekerja akan coba untuk melambat-lambatkan kerja supaya ia dapat mengurangkan productivity dan seterusnya mengurangkan keuntungan firma tersebut. Ini juga dapat dilakukan dengan memendekkan masa bekerja, yaitu dengan cara lambat datang untuk melaporkan diri tetapi balik lebih awal daripada masa kerja biasa. Selain daripada 4 kaedah yang telah dibincangkan, yaitu mogok, piket, pemulauan, serta melambat-lambatkan kerja, terdapat beberapa kaedah lain yang turut dilakukan untuk mendesak majikan daripada memenuhi tuntutan kesatuan sekerja. Antaranya adalah yang pertama, perdamaian. Pihak majikan dan kesatuan sekerja akan bersemuka
untuk mengadakan rundingan bagi memeterai perdamaian dan seterusnya mengakhiri pertelingkahan. Lazimnya, pegawai daripada Kementerian Sumber Manusia akan bertindak sebagai pihak pendamai. Jika kaedah ini masih gagal menemui kata putus, maka kes ini akan dirujuk oleh Kementerian Sumber Manusia kepada pengadil timbang tara. Maka seterusnya adalah timbang tara. Terdapat dua jenis timbang tara, yaitu timbang tara sukarela dan yang kedua adalah timbang tara wajib. Timbang tara sukarela bermaksud pihak majikan dan pekerja perlu menyerahkan kes mereka secara sukarela dan akan bersetuju untuk menerima sebarang keputusan yang dicapai. Bagi timbang tara wajib pula, kedua-dua pihak yang bertelengka perlu merujuk kes mereka kepada Mahkamah Timbang Tara atas arahan Kementerian Sumber Manusia. Maka segala keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Timbang Tara perlu diikuti atau dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Seterusnya yang terakhir adalah Mahkamah Perindustrian. Jika pertelengkahan antara kedua-dua pihak masih belum dapat mencapai kata putus, maka sebuah jawatan kuasa akan ditubuhkan yang bertujuan untuk menyiasat pertelengkahan tersebut dan seterusnya akan merujuk perkara tersebut kepada Mahkamah Perindustrian untuk diselesaikan. Ini bermakna segala keputusan daripada Mahkamah Perindustrian perlu diikuti oleh kedua-dua pihak. Sekian sahaja pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.